وأصحابه وذريته أجمعين، وإلى جميع الأولياء والعلماء المحدثين والمحققين والمفسرين، وخصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب العنيسي، وجميع مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu li'atika fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda dan kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya, dulu, kini dan selamanya bersyukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita peluang dan ruang. Allah Ta'ala izinkan untuk kita bertemu dan bersama pada majlis ilmu malam ini. Dan Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menzahirkan tanda kegembiraan kita di atas kedatangan bulan Rabiul Anwar ataupun Rabiul Awal, yang mana bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asbab daripada baginda lah kita dapat mengecapi dan menikmati nikmat iman dan Islam, kita dapat bermakrifah dengan Allah, sekaligus kita diselamatkan daripada segala musibah dunia dan juga musibah akhirat. Maka di kesempatan kedatangan bulan Rabiul Anwar ini, hamba menyeru kepada diri hamba untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggandakan lagi bilangan-bilangan selawat yang seperti kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Seterusnya, marilah sama-sama kita menelusuri, kita mempelajari, kita menghayati sirah dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan kesempurnaan dan juga keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab kita mengenali dan kita mengkaji tentang perihal baginda, menyuburkan lagi perasaan cinta kita dan menambahkan lagi kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuaidim Talabatul Ilmu Syarifil Haramil Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan bala, dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci, maka aku jawab. Baik. Jadi kita sambung perbahasan di dalam kitab kita ni, masih lagi membincangkan tentang tajuk ataupun tentang sifat yang ke-9 daripada 10 sifat-sifat yang terpuji. Iaitulah
sifat yang menyatakan tentang redha dengan qada Allah Ta'ala. Maka pada malam ini kita sambung perbincangan kita, iaitulah kata pengarang kita, dan jika engkau bertanya, yakni timbul persoalan yang seterusnya lah. Pada pertemuan yang lepas, musannif, yakni pengarang kita ni mendatangkan satu persoalan. Kalau ada orang tanya kita berkenaan lagu mana kita nak himpunkan sifat redha dengan qada Allah dengan segala perkara-perkara maksiat dan juga kekufuran. Kita kata hati kita benci kepada kemaksiatan dan kekufuran. Dalam masa yang sama kita nak redha dengan qada dan qadar Allah, ketetapan dan takdir Allah. Sebab kufur dan maksiat juga merupakan salah satu ataupun di antara termasuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala tentukan, perkara-perkara yang Allah Ta'ala izinkan, perkara-perkara yang Allah Ta'ala kehendaki untuk berlaku. Maka pengarang kita kata, kita kena letak benda tu dari sudut dua pihak ataupun dua pandangan, dua sudut pandang. Pertama, kita redha bila suatu perkara tu dah berlaku, suatu kemaksiatan, suatu kekufuran berlaku, bukan sebab redha pada perbuatan, tapi kita memandang pada qada Allah, kita memandang pada ketentuan, kita memandang pada kehendak yang Allah Ta'ala muafakat dengan ilmu dan sifat qudrahnya. Di situ kita redha dengan makna redha dengan qada Allah. Kemudian sudut yang kedua, bila kita tengok perbuatan kemaksiatan dan kekufuran itu adalah usaha ikhtiar, pilihan seseorang, pilihan hamba. Allah Ta'ala beri kepada kita pilihan untuk kita buat kebaikan atau kejahatan, untuk kita beriman ataupun kufur, untuk kita taat ataupun derhaka. Maka di situ tiap-tiap perkara yang menyalahi syariatullah, sama ada kemaksiatan ataupun kekufuran, tidak diredai di hati kita kerana perkara tersebut adalah usaha dan ikhtiar hamba. Jadi kedua-dua ni redha dengan qada Allah, benci dengan sesuatu perkara yang dibuat oleh perbuatan hamba, bukanlah perkara yang bertentangan dan menyalahi. Dua keadaan yang berbeza kerana dua sudut pandang yang berbeza. Maka termasuk juga di antara ketetapan Allah, Allah beritahu kepada kita menyeru kepada kebaikan, amru ma'ruf, dan Allah Ta'ala memerintahkan, menetapkan kepada kita supaya nahyu anil munkar, benci, cegah, teguh akan sesuatu kemungkaran. Sebab kalau orang beranggapan bila berlaku satu maksiat, dia anggap ini adalah ketentuan Allah, ini adalah suatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Lalu dia tak berbuat apa-apa, maka orang ni sehabis-habis jahil. Orang ni dikatakan orang yang jahil, orang yang tidak erti, orang yang terhijab. Bahkan inilah sebahagian daripada akidahnya, fahaman Jabariyah, kerana dia menyandarkan sesuatu kemaksiatan itu kepada Allah Ta'ala bagi menghalalkan cara dia, menghalalkan dia untuk melakukan kejahatan dan juga kemungkaran. Baik, kita masuk kepada soalan yang berikutnya. Apakah permasalahan yang hendak dinyatakan kepada kita oleh pengarang kita? Dan jika engkau bertanya, timbul persoalan. Jika kamu bertanya, betapa ni dengan makna bagaimana hendak aku redha, bagaimana kita ni nak redha dengan bala. Redha ni makna apa? Tidak ada iktiraf, tidak ada bangkangan, tak setuju hati di hati kita. Tak ada pertikaian di hati kita. Hati terima dengan penuh rasa kegembiraan. Itu mana redha.
hati terima dengan penuh rasa kebahagiaan, gembira lagi, bahagia lagi. Mana seronok hati, kan? Seronok hati. Betapa yang bagaimana hendak kita ni aku redha dengan bala dan adalah bala, padahal sedangkan bala itu pekerjaan yang dibenci, benda hak tidak disukai, benda hak tak sah di hati kita, di hati manusia. Siapa dia nak pada sakit, siapa dia nak kepada kesusahan, siapa nak kepada kepayahan, siapa nak kepada kemiskinan, siapa nak kepada kesempitan dalam kehidupan, semua orang tak sah. Nah, jadi bala dia panggil. Bala ni dengan musibah apa beza? Dua-dua tu sebenarnya benda bentuk yang sama, cuma wajib kefahaman yang diterima oleh hamba sahaja berbeza. Bagi orang yang beriman, sesuatu ujian yang Tuhan letak atas diri dia, kita panggil ibtila. Ad-dunya darul ibtila wal akhiratu darul jaza. Dunia ni memanglah tempat kita diuji. Ni perlu kita kena latih lah. Hamba ni kena latih hati hamba supaya kita faham bila kita duduk di dunia ni layak untuk kita diuji, layak untuk kita diberi kesusahan, ditimpa dengan suatu musibah, dibalakan oleh Allah. Jadi bagi orang yang memandang sesuatu perkara itu adalah ujian daripada Allah, maka bala itu sebenarnya suatu tes, suatu orang panggil apa, suatu ujian yang Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita, yang Allah Ta'ala nak mendekatkan diri kita dengan dia, yang Allah Ta'ala berikan supaya kita bertambah makrifah kepada dia, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita berasa seronok, lazat. Seperti mana hadis yang kita baca pada pertemuan yang dahulu, apa kata Nabi? Rasulun ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin rasulan. Kelazatan keimanan itu apabila seorang itu meredai akan Allah sebagai Tuhannya, meredai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Allah. Apa makna redha dengan Allah? Redha dengan segala ketentuan, ketetapan yang Tuhan telah berikan ke atas diri kita. Jadi kemuncak kepada kelazatan iman itu kita redha hati. Bahkan Nabi ajar kepada kita supaya kita menyebut sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang. Apakah kalimah tersebut? Radina billahi rabba, ataupun raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka tidak ada orang yang menyebut perkataan ini melainkan dia akan mati dalam keadaan Allah meredai akan diri dia. Allahumma rzuqna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita. Baik. Jadi bala bagi orang beriman itu, dia memandang itulah suatu ujian, kenikmatan. Bukanlah bala dengan makna suatu pembalasan di atas segala kejahatan yang kita buat. Itu sudut pandai sahajalah. Dan dari segi sudut bahasa kita, kalau bunyi bala ni kat apa? Benda tak molek. Kalau musibah ni benda tak molek juga, tapi dia merupakan suatu kebaikan. Kalau bala ni macam suatu azab, suatu balasan, sesuatu. Hakikatnya kedua-duanya tu adalah perkara yang sama, perkara yang diuji kepada kita oleh Allah Ta'ala. Sedangkan padahal adalah bala itu pekerjaan yang dibenci. Nescaya aku jawab, yang ini pengarang kitab kita, ataupun kita kata para ulama menjawab, memberikan garisan kepada kita dengan bahawasanya sesungguhnya benci akan bala itu dengan tabiat. Apa makna tabiat? Naluri manusia. Semula jadi, tak ada orang hak
nak kepada kesusahan, kesakitan, kepayahan. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ni, dia nak senang berlaku. Anak kita hak tak reti apa-apa, kita kata umur setahun, pandai berjalan, pandai lah tatih apa kemudian umur 3 tahun, 4 tahun. Semua ataupun tabiat dia, kalau kita tengok, dia nak, dia senang. Bagi orang dia nak, bagi dia tak sewi kau orang. Nah, budak. Jadi budak ni kadang-kadang kita perhati perangai ataupun kita panggil naluri dia, tabiat dia, tabiat kita kata. Nah, memang gitu. Kita pun sama juga. Jadi setiap orang dia pasti akan cari jalan untuk dia ni senang, untuk dia ni mudah, untuk dia ni tidak menimpa kesusahan. Nah, penting kepada diri sendiri, kita panggil selfish. Penting kepada diri sendiri ni, memang Allah Ta'ala dah cipta atas tiap-tiap anak ada hak lahir ke dunia. Memang gitu, kita pun gitu. Tapi bila kita belajar, kita isi dengan keimanan dan dengan ilmu, maka kita tahu kat mana perlu kita guna sifat-sifat yang Allah Ta'ala jadikan tadi. Jadi benci kepada sesuatu bala ataupun sesuatu ujian itu merupakan satu tabiat semula jadi. Kita suka kena sakit bukan bermakna kita ni tak sera sakit, tapi kita sera di jasad kita, di kulit kita. Kalau kena api misalnya, luka, kemalangan dan sebagainya, ya kita rasa sakit di jasad kita. Tetapi dalam kita tidak suka, kita memandang itu adalah ujian. Maka kita akan berasa nikmat kepada ujian Allah Ta'ala tu. Kita sedar itu daripada Allah, lebih lagi mengatasi segala kesakitan dan kesengsaraan yang kita rasa di zahir jasad kita. Baik. Dan redha dengan bala itu dengan akal. Kalau tabiat kita, tabiat ni termasuk kita kata nafsu lah. Benci kepada sesuatu bala adalah tabiat kita. Nafsu kita memang tak sel pada suatu kesusahan. Dan kita redha dengan bala tu, dengan suatu ujian daripada Allah tu adalah dengan akal kita. Apa makna dengan akal kita? Dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Akal kata, ilmu kata, iman kata, bila kita ditimpa dengan satu musibah, suatu ujian, suatu bala, maka kita sabar dengan perkara tersebut, besar pahala di sisi Allah. Seperti contohnya redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Jadi ibarat kata, mudah cerita gini, satu orang budak dia demam misalnya, maka kita ni orang tua paksa dia tu makan ubat. Budak ni tidak budaklah, kita sendirilah. Dengan pahit ubat, setengah orang dia memang tak boleh nak telan ubat. Turut masuk dalam mulut, nopak pada tu hikmah dah. Tak lekat kuat aku mana. Budak pun kita juga. Jadi pada nafsu kita, pada tabiat kita ni tak sih benda tu. Budak tak sih ubat, rasa pahit. Diri kita pun suka tak sih sebab rasa pahit. Pada nafsu kita, pada tabiat kita. Jadi kalau seorang ayah, dia paksa anak dia juga supaya makan ubat. Di sisi pandangan anak ni, dia kata tak sedap ubat, tak sih makan ubat. Di sisi pandangan ayah ni, di akal dia yang sihat, dia kata kalau nak sembuh mesti kena ambil ubat. Mesti kena ambil, orang panggil kena berubat, kena walaupun pahit pun tak apa. Pahit itu seketika. Hak lebih dikehendakinya sihat tubuh badan. Maka akal seorang bapa tu akan paksa juga anak dia tu makan ubat. Sekalipun pada sudut nafsu anak ni, pada sudut tabiat anak ni, dia tak suka.
dia tak sih, pahit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab manfaat itu lebih besar yang kita paksa lagi anak kita tu makin banyak kok berbanding dengan budak tu yang kita kata menganggap tabiat dia lah lebih besar. Nafsu dia lah kata tak sedap tu lebih lagi. Bagi kita ayah kita merasakan ataupun kita beranggapan terlalu ubat walaupun pahit lah, manfaat dia lebih besar kerana mendatangkan kesungguhan. Jadi begitu jugalah bila kita ditipu dengan satu musibah, ya sakit pada tabiat semula jadi gitu. Sakit tu dirasa dengan jasad. Tapi oleh sebab kita memandang ganjaran, pahala, janji yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersabar di atas ujian, sama ada kesakitan, kesengsaraan, kesempitan, ujian banyaklah. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang selalu kita baca tu lah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah uji kita ni dengan khauf, rasa bimbang, rasa takut dengan setiap perkara dalam kehidupan kita. Tanya saja setiap orang, ada benda tak kamu rasa takut dalam hati? Ya ada. Bukan takut dengan makna takut tengok rimah, takut tengok hantu, bukan takut hantu. Hak kita bimbang apa dia? Benda tak molek, benda hak tak baik, kecelakaan itu semua benda yang kita takut, hak kita bimbang, hak kita pusing. Takut bankrupt, takut muflis, takut kena takak, takut kena tu takut, macam-macam. Jadi Allah akan uji dengan perkara yang kita takut. Wal-ju', Allah akan uji dengan kelaparan. Mungkin ada masa kita kesempitan. Tama-tama kalau saat ataupun keadaan zaman ni, hari ni, memang kita terasa dengan ujian tersebut. Kenaikan harga barang dan sebagainya. Ya, ujian. Ujian untuk diri kita sendiri. Ju' wal khauf wal-ju' wa naqsim min al-amwal. Allah uji dengan kehilangan, pengurangan harta kita, pitih kita kena curi, pitih kita kena rampok, apa saja wa naqsim min al-amwal anfusi was-samarat. Allah uji dengan jiwa-jiwa yang kita sayang, ayah kita, mak kita, anak kita, suami kita, isteri kita, adik-adik kita, anak kita dan sebagainya lah. Makna jiwa-jiwa hak kita sayang, hak kita cinta, hak kita tak say dia pergi, hak tak say dia hilang, maka hak itulah yang akan diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wal anfusi was samar. Samar ni makna tumbuh-tumbuhan. Tanam-tanaman yang kita ada pun akan diuji oleh Allah. Boleh jadi kemarau yang panjang menyebabkan habis mati tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Boleh jadi pokok-pokok kita mengharapkan hasil buah-buahan tak jadi. Itu ujian, bentuk ujian yang Tuhan letak pada diri kita hamba. Termasuk juga lah kita kata banjir, termasuk juga lah kita kata gempa bumi, termasuk juga lah kita kata musibah-musibah yang kita tak nak benda itu berlaku, tapi itulah bentuk ujian yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada diri kita. Sebab itu kata Abu Zal Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada sahabat Nabi, Nabi tanya kepada Abu Zal. Nabi kata kepada dia benda yang disenangi di dunia ini kepada Abu Zal. Kepada dia benda hak mu suka, hak mu rasa seronok di atas dunia ini. Aku kata Abu Zal Al-Ghifari, tidak ada yang aku senangi, yang aku sukai, yang aku rasa seronok di dunia ini, melainkan hanya 3 perkara. Kepada dia 3 perkara. Pertama, ketika mana aku mengingati kematian. Yang kedua, ketika mana aku dalam keadaan kelaparan. Dan yang ketiga, ketika mana aku diuji dengan kesakitan. Lalu bila Abu Zar berkata kepada Rasulullah perkara tersebut, Nabi kata, kenapa mu suka, mu senang dengan 3 perkara tersebut, sedangkan kebiasaan manusia ni, tabiat orang, nafsu manusia ni, dia tak sih bila nak fikir pasal kematian, tak sih. Kalau boleh nak hidup semua,
Kalau boleh nak sehat macam kan. Lepas tu tak ada orang yang suka kepada kelaparan. Kalau boleh nak kenyas macam. Dan tidak ada seorang pun yang nak kepada kesakitan. Kalau boleh nak sehat. Jadi mengapa mu suka kepada tiga perkara ni sedangkan kebanyakan manusia membencinya, tidak menyukainya. Lalu apa yang dijawab oleh Abu Zar Al-Ghifari? Pertama, aku mengingati tentang kematian, kerana dengan mengingati kematian itu hatiku akan lunak, hatiku akan jinak, hatiku tidak akan gerah bagaikan batu dan akan menghantarkan diriku untuk selalu beramal sebelum kematianku datang. Itu jawab Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian Abu Zar kata lagi, aku menyukai rasa lapar, aku suka, aku senang kalau aku ni berada di dalam kelaparan. Kerana apa? Kerana dengan sifat lapar itu menumbuhkan jiwa kepribadian, jiwa rohani, jiwa batin hatiku. Bagaimana aku merasai akan pahitnya lapar, akan pahitnya ujian yang dilalui oleh orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, orang yang derita disebabkan kebuluran dan sebagainya, sedangkan diriku, perutku di dalam keadaan yang kenyang. Jadi aku suka keadaan aku dalam keadaan kelaparan. Sebab apa? Waktu tu aku boleh teringat, aku boleh merasai penderitaan yang dilalui oleh orang yang susah, orang yang kebuluran. Dan sedangkan bila aku kenyang, aku menjadi seorang yang pemalas, aku menjadi seorang yang lemah dan sebagainya. Itu seperti mana berbahasa dalam kitab kita pada awal dahulu lah, pada bab syarhul ta'am. Kemudian aku menyukai apabila aku diuji oleh Allah dengan kesakitan, kerana ketika itu membuat diri aku ini sedar terhadap kelemahanku di hadapan Allah Ta'ala, dan aku tidak pantas, tidak layak, tidak sepatutnya menjadi hamba Allah yang sombong dan juga takabur. Bahkan disitulah aku mengakui akan keagungan Allah dengan sepenuh hati. Ini apa yang difahami ataupun yang dirasai oleh sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala. Baik. Seperti orang kata musannif kita, seperti contoh reta yang disuka hati orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit, kerana mengetahui ia orang yang minum ubat yang pahit tadi itu akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi kesembuhan, sebab bagi sembuh penyakitnya. Hingga sukacita ni apa? Sukacita ia seseorang dengan itu ubat. Jadi bila dia faham pahit sama mana pun terlegilah. Hak penting dapat sembuh, hak penting siar dari penyakit, hak penting sihat tubuh badan. Bahkan ni maknanya lebih daripada itu lagi, terkadang membeli ia seseorang akan dia ubat dengan harga yang mahal. Jadi bila dia tahu faedah daripada makan ubat ni dapat menyihatkan tubuh dia, marilah harga mahal mana sekalipun, tak kira dah, belilah semata-mata untuk struggle untuk survive kehidupan dia, ataupun kita kata untuk melangsungkan kehidupan dia, untuk yang biar hak penting biar sembuh, hak penting sihat. Ada masalah jatuh buat kemudahan, lepas buat kemudahan jatuh hak sedia ada ni tak berapa nak kuat dah, beli jatuh bateri pakai berjuta-juta. Supaya apa? Supaya boleh hidup, supaya boleh sihat. Maknanya begitulah rawatan-rawatan ketika mana kita sakit, walaupun berasa pedih, walaupun berasa perih,
dengan sesuatu perubatan itu, ataupun walaupun mahal mana sekalipun harganya, sanggup kita beli, sanggup kita korbankan harta kita, cari, mintalah sumbangan, mintalah bantuan dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita dapat ubat tersebut. Dan mengupuh ni makna bayar lah. Ia orang yang sakit tadi itu akan doktor yang menikam dengan jarum. Ayat pengarang kita ni lah. Menikam ni dengan makna cocok dengan jarum. Belum masuk antibiotik, belum ambil darah. Tengok orang sakit lah. Mungkin kalau kita ni tak rajin sakit, kita tak tahu. Jadi kita perhati orang sakit. Lagu mana? Orang yang duduk di hospital, orang yang duduk di ICU, orang yang duduk di unit rawat terapi, CCU tu. Maknanya boleh dikatakan 40 minit, 4 jam sekali tu doktor mari cocok. Untuk apa? Ambil darah, nak tengok lagu mana. Kemudian masuk antibiotik. Kemudian cek tu cek ni. Tak apa lagi lah, cocok lah. Hingga kadang-kadang setengah orang yang sakit tu tak ada tempat dah. Doktor nak cocok di lengan, di apa? Di belakang tapak tangan. Sebab apa? Sebab penuh. Tak ada ruang. Banyaknya kena cocok. Tapi tak apalah. Log gilah, lah, reda lah. Doktor nak cocok dengan jarum, doktor nak ambil darah banyak mana pun. Sebab apa? Sebab dia faham walaupun sakit kena cocok tu hanyalah kecil seketika, hak lebih besar lagi untuk kesihatan dia, untuk keafiatan dia. Jadi dengan sebab tadilah perumpamaan lah, maksudnya pengarang kita ni beri kepada kita bagaimana gambaran bila kita diuji oleh Allah dengan suatu kesusahan. Ya, kita susah, kita sakit, tapi ingat bala ni Allah beri kepada kita sampai bila? Sampai kita mati dah. Maknanya kalau kita ni sepanjang hidup diberi oleh Allah dengan kesusahan, maknanya kita minta jauh, kita tak say na'udzubillah min jahdil bala. Kita berlindung daripada Allah daripada bala-bala yang tidak baik. Kita tak say benda-benda tu berlaku pada diri kita. Jadi syariat kita harus untuk kita berdoa supaya dijauhi dengan perkara yang tidak baik. Su'ul qada, qada yang jahat, qada yang tidak baik terhadap diri kita. Tetapi kalau diuji, maknanya sehabis-habis lama pun bila kita sakit, kita diberi kesusahan, kita diberi ujian oleh Allah, sampai bila? Sampai kita mati sahaja. Lepas tu selepas daripada mati, panjang lagi perjalanan kita di akhirat. Oleh sebab itu kita menahan kesabaran. Kita menahan, kita sabar dengan satu ujian itu. Yang lebih besar untuk kita dapat adalah kenikmatan selepas daripada kita mati, darul akhirah. Ketika itu barulah nampak. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata bala itu adalah nikmat. Sebenarnya bala itu adalah suatu kenikmatan. Sebab apa? Sebab waktu tu Allah nak kafarah dosa, Allah nak naikkan darjat kita, Allah nak tingkatkan maqam kita, macam kita sebut tadi lah. Dan hakikat bala sebenar ni, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitulah musibah dalam agama. Bala hak sebenarnya bukan bala kita diuji dengan kesakitan, dengan kesusahan, dengan kepayahan. Hak tu biasa dah. Ya, tabiat kita tak stay pada benda tu. Tapi hakikat bala yang sebenar, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitulah apabila musibah yang berlaku pada agama. Kita jahil tentang hukum hakam agama. Kita jahil daripada bermakrifah kepada Allah. Jiwa kita jauh dengan Allah. Maka hak tu bala hak lebih besar. Bahkan kita diminta oleh Rasulullah supaya meminta kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah Allah Taala bebankan kita, Allah Taala letak atas diri kita ni suatu musibah pada agama kita. Apa makna musibah? Ujian, bala atas agama kita ni.
kita jauh daripada rahmat dan kita jauh daripada kasih sayang Allah. Itu sebenar-benar bala. Adapun ujian-ujian ni itu adalah suatu kenikmatan. Nah, baik. Kemudian kata pengarang kita dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu bahawa engkau i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang dikehendaki ia Allah akan dia pekerjaan. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Jadi itulah kesimpulannya, kita perlu menghayati bagaimana sirah ataupun cara faham para ulama, para ahlilah, para sahabat apabila dia diuji oleh Allah dengan suatu ujian dan juga musibah. Bahkan musibah itu sebenarnya adalah satu kenikmatan bagi mereka yang memahami betapa besarnya ganjaran dan pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada diri kita. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam.